Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Puan Zawiyah selaku pensyarah khusus BMMB 1104 iaitu Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Baiklah, sebelum kami memulakan perbincangan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu ahli kumpulan kami. Baiklah, yang pertama iaitu diri saya sendiri, Muhammad Zairul Naim bin Yusri daripada kelas BM1. Dan saya Auni Faizana binti Jamaluddin daripada kelas BM1. Dan saya Muhammad Azrul Hakim dari kelas BN1. Baiklah, tanpa membuang masa, marilah kita meneruskan perbincangan berkumpulan kita mengenai kritikan sastera kanak-kanak yang dipilih iaitu Banjir Kilat dan sastera remaja iaitu Kasih Ayah. Baiklah, pada hari ini kami akan membincangkan mengenai kritikan sastera. Sastera yang pertama kami pilih iaitu sastera kanak-kanak yang bertajuk Banjir Kilat, manakala sastera remaja pula bertajuk Kasih Ayah. Baiklah, sebelum itu mari kita lihat apakah itu kritikan sastera. Menurut Hashim Awang 1985, kritikan sastera merupakan suatu usaha mempertimbang dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik. Kritikan sastera merupakan cabang ilmu yang mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri. Selain itu, kritikan sastera merupakan suatu disiplin ilmu yang saintifik kerana ditumpukan kepada penghayatan, penganalisian dan penilaian sesebuah karya sastera. Terdapat 5 jenis karya sastera iaitu kritikan sanjungan, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisian dan kritikan penilaian. Mari kita kaji apakah kritikan sastera kanak-kanak yang terdapat di dalam buku cerita bertajuk Banjir Kilat. Mari kita lihat dahulu sinopsis buku cerita yang bertajuk Banjir Kilat ini. Buku cerita karya Chan Mi Yok ini menceritakan kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar agar dapat mengelakkan berlakunya bencana alam seperti banjir kilat. Baiklah, mari kita lihat kritikan yang pertama iaitu kritikan sanjungan. Berdasarkan petikan, sudah lama cuaca panas terik. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat ketika murid-murid balik dari sekolah. Ahling duduk di dalam kereta ibunya untuk pulang ke rumah. Berdasarkan petikan tersebut, kita dapat lihat bahawa buku cerita kanak-kanak karya Chan Mi Yok ini menarik untuk dibaca oleh kanak-kanak kerana tema dan persoalannya mudah untuk difahami. Kanak-kanak akan menjadi tertarik kerana situasi seperti murid balik dari sekolah merupakan situasi yang sering dilalui dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, mereka sudah pastinya telah terbiasa dengan situasi tersebut. Cerita ini juga berkisah tentang perbualan Ahling bersama ibunya ketika di dalam kereta untuk pulang ke rumah. Kritikan sanjungan yang berikutnya berdasarkan petikan, link banjir kilat adalah banjir yang berlaku dalam masa singkat sahaja. Ia berlaku terutamanya di kawasan yang saluran airnya tersumbat akibat perbuatan manusia buang sampah di merata tempat. Apabila longkang-longkang tersumbat, akan mengganggu pengaliran airnya, terang Ibu Ahling. Baiklah, jalan penceritaan kanak-kanak ini amat jelas. Perkara tersebut dapat dibuktikan apabila cerita pada awal sehingga akhir mempunyai perkaitan yang cukup jelas. Seperti yang kita dapat lihat, cerita ini berfokus kepada punca banjir kilat terjadi iaitu pencemaran alam sekitar. Penulis juga menyerlahkan pemikiran dan idea yang bernas. Buktinya, beliau menceritakan kejadian bencana alam yang seringkali berlaku akibat daripada saluran yang tersumbat berpunca daripada sikap manusia membuang sampah di merata tempat. Ini menunjukkan kejadian yang benar-benar berlaku di kalangan masyarakat kita yang gemar membuang sampah di merata-rata tempat. Seterusnya, kita lihat pula kritikan pendekatan moral.
kritikan pendekatan moral dari segi nilai tanggungjawab berdasarkan petikan. Oh begitu, jadi kita sepatutnya sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar, kata Ahling. Betul Ling, kita semua bertanggungjawab menjaga bumi hijau kita, balas Ibu Ahling. Baiklah, berdasarkan petikan, nilai tanggungjawab merujuk kepada sifat seseorang atau masyarakat yang bertanggungjawab menjaga kebersihan alam sekitar. Dalam cerita ini, penulis menyelitkan pendekatan moral dengan menunjukkan nilai tanggungjawab yang menekankan bahawa sesebuah masyarakat itu seharusnya mempunyai kesedaran serta tanggungjawab dalam menjaga kebersihan alam sekitar dan bumi hijau. Melalui cerita ini juga, kanak-kanak dapat memupuk nilai tanggungjawab dalam diri mereka. Sebagai contoh, mereka tidak akan membuang sampah di merata-rata tempat, tetapi sebaliknya mereka akan buang sampah di tempat yang sepatutnya seperti tong sampah. Seterusnya kita akan beralih kepada kritikan teguran. Buku cerita ini memberikan pengajaran kepada kanak-kanak. Contoh ataupun bukti yang terdapat dalam buku ini ialah Ling, banjir kilat adalah banjir yang berlaku dalam masa singkat sahaja. Ia berlaku terutamanya di kawasan yang saluran airnya tersumbat akibat perbuatan manusia yang membuang sampah di merata tempat. Apabila longkang-longkang tersumbat, ia akan mengganggu pengaliran airnya, terang Ibu Ahli. Rangkap ataupun dialog berikut menunjukkan bukti bahawa buku ini membawa ataupun memberikan pengajaran kepada kanak-kanak, iaitu pengetahuan tentang banjir kilat dan juga cara menguruskan. Kita tidak boleh membuang sampah sewenang-wenangnya ataupun membuang sampah di merata tempat. Namun pengarang tidak menjelaskan cara-cara yang betul untuk menguruskan sampah. Hal ini dikhawatiri dapat menimbulkan kesalahfahaman kepada kanak-kanak. Contohnya, mereka akan berfikir cara lain untuk melupuskan sampah selain membuang sampah di merata tempat. Misalnya seperti membakar. Apabila kanak-kanak berfikir untuk membakar sampah itu kerana mereka tidak mahu membuang sampah merata-rata, ini akan dapat menimbulkan kesan yang lain seperti pencemaran udara. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada kritikan penganalisisan. Yang pertama, daripada segi aspek bahasa. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh kanak-kanak dan juga buku ini tidak membawa maksud yang berbelit-belit. Dan seterusnya, buku ini penulisannya sangat jelas dan maksud yang disampaikan mudah dan tidak menggunakan bahasa yang berbunga-bunga. Seterusnya, daripada aspek bahasa yang digunakan di dalam buku ini sangat sesuai dengan genre sastra yang ingin disampaikan oleh pengarangnya, iaitu sastra kanak-kanak, kerana pengarang menyasarkan kanak-kanak untuk membaca buku ini. Jadi bagi saya, bahasa yang digunakan di dalam buku ini sangat sesuai dan sangat bagus apabila kanak-kanak membacanya. Baiklah, seterusnya ialah motif. Buku ini bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada kanak-kanak tentang betapa pentingnya tanggungjawab kita sebagai manusia untuk menjaga bumi demi mengelakkan pencemaran. Baiklah, di dalam buku ini persis seperti di tajuk, buku ini menceritakan tentang banjir kilat, iaitu banjir kilat merupakan salah satu pencemaran, dan buku ini memberikan pengajaran kepada kanak-kanak untuk mengatasi banjir kilat. Jadi motif buku ini ditulis adalah untuk memberikan kesedaran kepada kanak-kanak ataupun memberi pendedahan kepada kanak-kanak untuk mereka cakna tentang kejadian banjir kilat. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada watak. Di dalam buku ini hanya ada dua watak, iaitu Ahling dan Ibu Ahling. Buktinya ada di perangkap pertama, iaitu Ahling, dan juga Ibu Ahling, iaitu pada dialog yang kedua. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada perlambangan. Dalam buku ini terdapat satu perlambangan yang telah pun ditulis oleh pengarang, iaitu bumi hijau. Perkataan bumi hijau ini terdapat di dalam dialog, iaitu betul Ling, kita semua bertanggungjawab menjaga bumi hijau kita, balas Ibu Ahling.
Perkataan bumi hijau ini melambangkan bumi kita yang bersih dan bebas daripada sebarang pencemaran. Hal ini kerana apabila bumi kita sihat, ia akan mempunyai banyak pokok dan tumbuhan. Jadi, sekiranya bumi kita sihat, bumi kita akan berwarna hijau, iaitu kerana ia dipenuhi dengan tumbuhan dan pokok. Hal ini kerana tumbuhan dan pokok merupakan salah satu kunci untuk kita mengelakkan pencemaran. Misalnya pencemaran tanah, pokok menyerap air dan tanah tidak akan menjadi runtuh atau tanah runtuh tidak akan terjadi. Dan pokok juga boleh mengelakkan pencemaran udara, iaitu kerana pokok akan menjalankan satu proses iaitu dinamakan proses fotosintesis untuk memberikan oksigen yang segar kepada manusia. Baiklah, jadi jelaslah bahawa bumi hijau itu melambangkan bumi kita yang bersih dan juga bebas daripada sebarang pencemaran. Seterusnya kita akan masuk pada kritikan sarana. Buku cerita ini boleh ditambah baik lagi supaya dapat menyampaikan mesej yang lebih jelas. Contohnya dari potongan ayat yang dapat kita lihat di sini, penulis boleh menerangkan lagi gaya pengurusan yang terbaik bagi mengelakkan daripada berlakunya banjir kilat. Contohnya, ibu boleh memberi pesanan kepada Link untuk tidak membuang sampah merata-rata dan terus membuang sampah di tempat yang disediakan, seperti tong sampah, rumah sampah dan tempat kitas muda. Hal ini akan memberi manfaat kepada pembaca kerana mereka akan lebih menghayati dan mengambil iktibar berdasarkan mesej yang disampaikan. Seperti yang kita dapat tahu, buku ini adalah untuk kanak-kanak. Jadi jika penulis menyampaikan sedikit maklumat yang lebih mendalam, kanak-kanak akan memahami dan mungkin mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Oleh itu, wajarlah saranan ini diberikan kepada penulis. Seterusnya, kita pergi kepada kritikan penilaian. Buku cerita ini memiliki mutu yang tersendiri. Antaranya ialah dari segi perwatakan, amatlah jelas bahawa terdapat dua watak yang memainkan peranan penting. Antaranya ialah mak ahli yang berperanan untuk menasihatkan anaknya yang mempunyai sifat ingin tahu, kerana ahli masih kecil lagi dan tidak tahu mengapa banjir kilat tersebut berlaku. Seterusnya, suasana banjir kilat yang disampaikan oleh penulis memudahkan pembaca memahami dan mendalami maksud tersebut, mendalami suasana tersebut. Kerana daripada cerita yang kita baca, kita akan dapat melihat suasana banjir kilat yang dijalani oleh watak utama, iaitu Ahling dan Mak Ahling. Secara keseluruhannya, buku cerita ini amatlah bermutu dan sesuai untuk golongan kanak-kanak yang mempunyai sifat ingin tahu terhadap sesuatu benda. Jadi cerita ini sesuai untuk golongan mereka. Sekian daripada saya. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada sastra remaja, iaitu cerpen yang kami pilih ialah sebuah cerpen pendek, iaitu cerpen yang bertajuk Kasih Ayah. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis tentang cerpen Kasih Ayah ini. Cerpen ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang mempunyai rasa takut dan gemetar terhadap ayahnya sendiri, sehingga kan mereka kurang mesra. Sehinggalah pada satu hari, iaitu sehinggalah pada saat anak perempuan itu menjadi dewasa, barulah dia mula bermesra dengan ayahnya. Namun semuanya terasa sangat singkat kerana permergian ayahnya. Seterusnya kita akan beralih pada kritikan teguran, iaitu cerpen ini mempunyai jalan cerita dan gaya bahasa yang bagus dan halus. Namun terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tata bahasa dalam cerpen ini. Misalnya pada perkataan menderita. Ini merupakan kesalahan tata bahasa, iaitu kesalahan penggunaan imbuhan. Sepatutnya perkataan menderita, iaitu kata kerjanya derita, perlu digandakan dengan imbuhan menderita dan bukan menderita. Dan seterusnya, kesalahan penggunaan perkataan gak. Misalnya, buktinya duitnya agak banyak. Di dalam konteks penggunaan bahasa Melayu, perkataan gak tidak wujud. Jadi, perkataan gak seharusnya digantikan dengan perkataan tidak, dan ia akan menjadi duitnya tidak banyak, ataupun boleh digunakan perkataan yang sama maksud dengan ayatnya, iaitu duitnya
duitnya sedikit. Baiklah, kita akan beralih kepada kritikan teguran yang seterusnya ialah cerpen ini menceritakan tentang pengalaman dan kenangan hidup pengarang bersama ayahnya. Namun, cerpen ini tidak mempunyai nama pengarangnya. Boleh dilihat di tajuk cerpen tersebut, hanya menuliskan cerpen pendek kasih ayah dan tidak mempunyai nama pengarang. Kebiasaannya cerpen akan menulis nama pengarangnya di bawah tajuk. Jadi di sini pengguna mungkin akan tertanya-tanya siapakah pengarang yang menulis cerpen tersebut. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada kritikan penganalisisan. Yang pertama ialah daripada segi aspek bahasa. Cerpen ini menggunakan gaya bahasa yang unik, halus dan berbunga-bunga. Misalnya di dalam ayat, setiap yang hidup pasti akan pulang ke penciptanya. Hal ini maksud yang ingin disampaikan oleh pengarang ialah setiap orang yang hidup pasti akan mengalami kematian. Cerpen ini juga menggunakan perkataan-perkataan yang jarang digunakan pada masa kini. Misalnya motor cabuknya. Motor cabuknya itu membawa maksud motor yang dalam keadaan yang agak daif ataupun motor yang buruk lah. Dalam kata lain, motor yang dalam keadaan tidak cantik ataupun motor dalam keadaan lama dan usang. Seterusnya kita beralih kepada motif. Motif cerpen ini adalah untuk menyampaikan pengalaman dan kenangan sekaligus berkongsi iktibar berdasarkan pengalaman pribadi si pengarang. Jadi, cerpen pendek ini hanya menceritakan tentang pengalaman dan kisah hidup sebenar si pengarang bersama dengan ayahnya, sekaligus ia ingin pembaca untuk mengambil pengajaran ataupun iktibar daripada perbuatan ataupun sikap takut pengarang agar tidak menyesal di kemudian hari. Seterusnya ialah watak. Di dalam cerpen ini hanya terdapat 6 watak, iaitu saya, iaitu mewakili pengarang, dan bapa pengarang iaitu mewakili watak abah, dan ibu mewakili ibu pengarang dan adik-adik pengarang, serta suami dan anak pengarang. Buktinya ada di sini. Aku amat takut dengan abah. Aku yang mewakili pengarang dan abah itu mewakili bapa pengarang, dan ibuku menegurku. Ianya membawa maksud bahawa ibu pengarang ada di dalam cerpen tersebut, dan sekaligus ia menjadi watak di dalam cerpen tersebut. Dan seterusnya mengejutkan suami dan anakku. Di dalam cerpen ini ada menceritakan tentang suami dan anak kepada si pengarang juga, dan digeruni oleh adik-adik. Dalam masa itu juga perkataan adik-adik membawa maksud kepada watak adik-adik pengarang yang sama takut dengan ayah si pengarang. Seterusnya ialah perlambangan. Cerpen ini mempunyai perlambangan, antaranya ialah tanah-tanah yang bertiang nama-nama. Perlambangan ini membawa maksud kepada kubur, kerana tanah-tanah kubur merupakan tanah, iaitu tanah yang digali dan ditanam jenazah di dalamnya dan ditimbuskan, dan ianya akan diletakkan batu nisan yang diukir nama si mayit di dalam tanah itu, dan ia dilambangkan dengan perkataan tanah-tanah yang bertiang nama-nama. Baiklah, mari kita beralih pula kepada kritikan sastera remaja yang bertajuk Kasih Ayah. Antara kritikan sanjungan yang terdapat di dalam cerpen Kasih Ayah ini dan mengapa cerpen Kasih Ayah ini boleh disanjung. Cerpen ini menerapkan nilai kasih sayang seorang ayah yang seringkali tidak ditunjukkan oleh beliau, namun dapat dirasai oleh si anak. Masyarakat sering memperkatakan tentang perjuangan dan kasih sayang seorang ibu sahaja.
Oleh itu, melalui cerpen ini, pengarang telah mengangkat tema kasih sayang seorang ayah terhadap anak-anak. Tambahan pula, pengarang memperlihatkan sikap seorang insan yang bergelar ayah yang nampak keras dan nampak tidak ambil peduli, tetapi sebenarnya kasih sayangnya juga tetap utuh di makan hari. Pengarang seharusnya dipuji kerana berupaya menghasilkan pemikiran yang bernas serta menampilkan elemen karya yang menarik. Antara kritikan pendekatan dari segi nilai agama yang terdapat di dalam petikan ini, sebagai contoh, setiap yang hidup pasti akan pulang ke penciptanya. Seawal 6.15 pagi, ibu menghubungiku mengatakan abah sudah tiada. Aku meraung, menangis sehingga mengejutkan suami dan anakku. Abah pergi elok ketika sedang menunaikan solat subuh. Ketika dijumpai, abah terbaring di atas sejadahnya. Kopiahnya telah ditaruhkan di dada. Tangannya mendepang kedua-duanya. Aku memberikan ciuman. Baiklah, berdasarkan petikan tersebut, pengarang cerpen juga menerapkan nilai agama dalam karyanya. Karya yang baik boleh disanjung ialah karya yang banyak menerapkan unsur agama untuk membuka fikiran pembaca serta mendatangkan keinsafan kepada pembaca. Pengarang di dalam petikan tersebut menekankan bahawa setiap insan pada akhirnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Setiap insan haruslah sentiasa melakukan amal kebaikan agar pengakhiran hidup kita dalam keadaan yang baik. Seterusnya, kita pergi pula kepada kritikan pendekatan dari segi nilai psikologi. Berdasarkan petikan, sewaktu kecilku, aku amat takut dengan abah. Walaupun ibuku orang garang dalam mendidikku, tetapi kelu abah, diam abah lagi digeruni olehku dan adik-adik. Ingat, selagi setiap malam, ibu akan mengajar kami semua subjek-subjek di sekolah, terutamanya matematik dan Inggeris. Aku yang agak lembab sering menitikkan air mata tatkala dimarahi oleh ibu setiap kali tidak dapat menjawab soalan. Abah yang hanya diam menonton televisyen tidak banyak berkata apa. Tapi kadang-kadang soalan yang ibu tidak dapat buat, abahlah tempat kami bertanya. Suaranya yang meninggi cukup buat kami takut. Secara psikologinya, kami amat tertekan kerana takutkannya. Baiklah, pengarang menumpukan kepada sifat atau perilaku seorang ayah sebagai seorang yang garang dan tegas serta mempunyai nada suara yang tinggi apabila bersuara menyebabkan anak-anaknya tertekan kerana ketakutan. Pengarang juga mempamerkan hubungan antara seorang ayah dan anaknya yang tidak begitu akrab sewaktu kecil sehingga menyebabkan hubungan mereka yang agak renggang apabila anak-anak sudah meningkat dewasa. Pembaca juga dapat memahami mesej yang ingin disampaikan kerana situasi ini dapat dikaitkan dalam kehidupan seharian pembaca. Seperti yang kita tahu, anak-anak kebiasaannya lebih rapat bersama ibu mereka berbanding dengan ayah. Oleh itu, mereka lebih selesa untuk berbual atau bertanyakan apa-apa soalan kepada ibu mereka berbanding dengan ayah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya serahkan perbincangan berkumpulan kami ini kepada rakan kumpulan saya. Kritikan saranan pula, pada pendapat saya, pengarang boleh menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai tindakan bapanya yang menyuruh ibunya menegur perbuatannya dan bapanya tidak memarahinya secara langsung. Hal ini akan membuat pembaca lebih faham, lebih memahami akan tindakan bapa pengarang yang tidak memarahi anaknya secara langsung seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ketua keluarga di luar sana. Tambahan pula, kesalahan yang dibuat oleh anak perempuan sulungnya kebanyakannya sukar untuk diterima oleh masyarakat. Oleh itu, pengarang mungkin boleh menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh bapanya yang tidak menegur anaknya secara langsung. Pada pandangan saya, perkara ini amat mengelirukan. Jadi, jika pengarang boleh menjelaskan mengapa bapanya tidak memarahi anaknya secara langsung dan menyuruh ibunya untuk menegur anaknya, boleh dijelaskan lagi kerana perkara ini pembaca ingin tahu mengapa. Jika perkara ini tidak dijelaskan, hal ini akan membuatkan pembaca tertanya-tanya dan agak tergantung pada ayat tersebut. Jadi
Jika ada penjelasan yang lebih jelas mengenai tindakan bapa ini tersebut, mungkin dapat menyebabkan pembaca lebih faham dan mendalami situasi yang dirasakan oleh pengarang. Kritikan penilaian cerpen Kasih Ayah pula. Karya cerpen Kasih Ayah ini mempunyai moto yang tersendiri. Antaranya ialah penceritaan yang lancar dengan pembuka dan penutup yang penuh dengan emosi dan gaya bahasa yang dapat menarik perhatian pembaca. Selain itu, watak ayah di dalam cerpen ini memainkan peranan yang sangat penting. Pewatakan dan sifat semula jadi seorang ayah yang dapat dikaitkan dengan majoriti sifat seorang ayah dalam sesebuah masyarakat lebih menyebabkan pembaca merasa seperti ada di dalam situasi tersebut. Mereka akan lebih mendalami dan memahami apa yang dirasakan oleh pengarang. Hal ini dapat menyentuh emosi pembaca berkenaan dengan kasih sayang seorang ayah. Maka jelaslah bahawa karya cerpen Kasih Ayah ini merupakan karya yang bermutu dan sesuai untuk golongan remaja. Akhir sekali, saya akan akhiri dengan kesimpulan, kritikan terhadap sastera kanak-kanak dan remaja adalah penting untuk menilai kualiti dan impak karya-karya tersebut. Hal ini dapat membantu mengenal pasti kelebihan dan kelemahan sesuatu karya supaya penambahbaikan dapat dilakukan, serta dapat membuka ruang untuk membincangkan isu-isu sosial, budaya dan moral yang disentuh dalam buku-buku tersebut. Secara keseluruhannya, kritikan sastera berperanan dalam membentuk pemahaman penghargaan terhadap sastera di kalangan generasi muda agar karya-karya yang lebih berkualiti dapat dihasilkan. Sekian saja.